Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini saya ingin menerangkan mengenai inovasi RPH yang telah saya tambah baik dari tahun lepas. So, yang ni yang latest tahun 2024. So, saya tambah baik, saya letakkan siap-siap logo. Lepas tu logo sekolah, cikgu masuklah sendiri. Kemudian di bahagian muka hadapan juga ada bahagian minggu, di mana bahagian minggu ni kalau kita ubah di sini dia akan auto di bahagian dalam minggu. So minggu ni tak payah letak. So bila kita ubah di sini dia akan terus ubah di bahagian minggu di pada RPH tadi. Okey. So yang ini bahagian RPH. Cikgu boleh ubahlah bahagian ni. Nanti logo letak semua siap-siap. So saya memang sebelum ni saya hanya letak satu RPH sahaja, dan cikgu kena make a copy lah untuk penggunaan seminggu. Tapi kali ni saya letak siap-siap untuk penggunaan seminggu. So cikgu perlu edit lah RPH ni untuk seminggu penggunaan lah. Okey. So RPH ni dia ada yang ni bahagian minggu, yang atas nombor atas ni yang ni berfungsi untuk mengubah bahagian di mengikut data RPH. Okey, ini nombor yang ni. Bila cikgu klik nombor di sini nombor ni, so contoh nombor 2, so dia akan baca. Okey, dia akan baca nombor 2 ni. Okay, maksudnya dia akan ubah tema, dia akan ubah tajuk, SK, SP, objektif dan kriteria. So kalau cikgu nak letakkan kriteria kejayaan tu lebih spesifik lagi, cikgu boleh ubah di sinilah. So objektif pun sama, kalau nak buat lebih spesifik, cikgu boleh letakkan objektif di situ. Okey. So bila kita ubah ni, cikgu tengok dia akan ubah di bahagian yang saya sebutkan tadi lah. Okey. Kita tengok. Tengok dia berubah. So apa yang berubah? Tema akan berubah nanti. Tajuk, standard kandungan, standard pelajaran. So bahagian atas ni, bahagian yang kalau ada dua, contoh standard kandungan ni kan ada dua bahagian. Kalau cikgu melaksanakan standard kandungan berlainan, cikgu boleh ubah di bahagian ni lah. Maksudnya cikgu laksanakan 2.1. So keutamaan ada yang atas ni adalah refer kepada nombor ni, bawah ni refer kepada nombor sini lah. So di mana yang cikgu nak tengok data tu, cikgu tengok sini. Kalau nombor 13, dia tengok pada bahagian mana. Nombor 12 bahagian mana. Okey, cikgu boleh baca di situ lah. Okey, cikgu boleh ubah. Kemudian bahagian objektif, kriteria kejayaan ni semua dia akan auto naik. Okey, so cikgu ayat-ayat yang dalam ni boleh ubahlah, menjalankan aktiviti, menjawab soalan. Ini ada drop down dia. Okey, ini ada drop down yang cikgu boleh ubah berdasarkan kriteria kejayaan yang kita nak. Okey, kemudian set induksi juga kita letakkan drop down. Boleh edit terus di sini, tapi dia tak permanen, ayat tu tak permanen untuk RPH lain lah. So, kalau cikgu nak permanenkan ayat cikgu supaya cikgu boleh guna lagi ke hadapan, cikgu boleh letak di bahagian data. Okey, cikgu boleh tambah bahagian data ataupun cikgu nak ubah semua sekali mengenai yang tu, cikgu boleh ubah di bahagian data. Kalau tambah, cikgu carilah bahagian kosong yang cikgu boleh tambah. Okey. So di sini dia hanya ada drop down. Okay. So kalau nak permanenkan ayat tu, letakkan data. Kalau nak terus di sini, cikgu boleh letak teruslah, tapi dia tak permanen lah ayat tu. Okay. So yang ni cikgu letaklah muka surat berapa. Ni pun ada drop down di sini. Okay, aktiviti ni saya memang letakkan aktiviti yang based on PAK 21. So kalau cikgu rasa cikgu nak tambah, cikgu tambah bagian data. Sini cikgu boleh edit teruslah ayat-ayat tu. Okey. Yang ni pun sama. Semua yang bawah ni ada drop down. So tak perlu nak tulis.
Okey, cikgu boleh buat. Okey. So cikgu buatlah untuk penggunaan seminggu. Yang mana contoh kalau bahasa Melayu ni ada 3 hari je, cikgu just right click dan hide saja hari yang tak berkenaan. Okey. So kalau kata ada penambahan dalam jadual, so cikgu just unhide, cikgu pilih yang mana yang cikgu nak masukkan. Okey. Unhide. Cikgu kliklah mana-mana bahagian dekat bawah ni. Okey, untuk unhide. Okey. So dan untuk bahasa Melayu ada satu penambahan RPH iaitu PKJR. Okey, PKJR ni dalam seminggu sekali cikgu perlu laksanakanlah untuk bahasa Melayu. So cikgu sama juga. So yang nombor ni, yang ini adalah untuk subjek. Okey, subjek. So blend dengan PKJR lah. Sesuaikan dengan standard pelajaran di bahagian subjek dengan PKJR. Cikgu boleh buat kedua-dua sekali. Okey. So dia akan auto. Yang mana ada drop down, yang ni semua ada drop down lah. Okey, yang mana standard pelajaran tu, yang tu semua auto. Okay, so cikgu boleh ni, yang mana ada drop down tu dia akan ada tanda nak panah lah. Yang ni selalunya dia ada kat bawah-bawah ni lah. Okey, boleh buat pilihan. Kemudian apa ni, RPH saya ni dia unprotect sheet. Okey, jadi bila unprotect sheet, kalau cikgu terdelete mana-mana bahagian yang ada formula, okey, hati-hatilah yang bahagian atas ni ada formula macam ni. Ini kalau terdelete memang hilanglah fungsi button kat atas ni. Okey, hilanglah fungsi button kat atas ni. Kalau klik pun dia tak akan ubah lah. Okey. So jangan delete lah sebab unprotect sheet. Okey, jangan delete formula, terutama di bahagian yang tak ada drop down ni memang semua formula lah. Okey, kalau yang macam ni, yang ni tak apa kalau cikgu delete sebab dia drop down. Drop down dia akan kekal. Okey, dia tak ada masalah kalau terdelete di bahagian drop down. So bahagian yang dari atas ni semua jangan delete yang ada formula ni. Okey, bahagian drop down ni tak apalah. Okey, memang cikgu boleh delete. Okey, ni semua kat bawah ni tak apa. Okey. Baik. Lepas tu, okey, bahagian data semua ada, cikgu boleh ubah. Tarikh, contoh tahun hadapan cikgu nak guna, cikgu ubahlah tarikh di sini. Okey, untuk ubah tarikh senang saja cikgu letak satu tarikh, lepas tu cikgu drag down je. Okey, cikgu letak satu tarikh, lepas tu cikgu drag down je. Contoh macam ni kan saya letak. Nanti cikgu tarik je di sini, cikgu drag dia turun. Okey, kalau tambah lagi satu contoh cikgu nampak, dia akan tambah lagi. Okey. Bahagian kelas ubahlah di sini, bahagian masa pun ubah di sinilah. Okey, kalau cikgu nak tambah ayat, nak tambah bahagian pilihan untuk kriteria kejayaan tu, boleh letak sini. Okey. Kemudian kita ada bahagian untuk pentafsiran. Cikgu boleh buat untuk seminggu ni, cikgu dalam seminggu ni cikgu ada buat pentafsiran untuk standard pelajaran apa. Yang mana yang cikgu nak rekodkan lah sebagai tahap penguasaan. Okey, tulis nama murid. So yang ni just tulis nombor standard pelajaran saja, tak perlu ayat penuh. Nombor standard pelajaran. Okey. So kalau ada relief, letaklah di sini relief. Okey, yang tu saja penerangan mengenai RPH. Nanti saya akan buat satu video penerangan mengenai ERPH. Okey. So yang ni RPH ni dalam bentuk Excel dan boleh digunakan untuk online juga. So penggunaan seminggu. Maksudnya bila cikgu dah update bahagian tarikh, bila cikgu dah update untuk jadual cikgu hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. So yang ni tinggal tukar je lah nombor-nombor ni. Yang tu saja. Sekian. Terima kasih.